Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini adalah koordinasi badan, iaitu bab 7. Okey, dalam bab 7 ini, hari ini kita akan bincangkan pasal 7.1 iaitu sistem endokrin manusia. Apa itu sistem endokrin? Okey, sistem endokrin dan juga fungsinya. Okey, sistem endokrin ini mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Okey, dia tak melibatkan saraf langsung, dia hanya merembeskan bahan kimia yang kita panggil sebagai hormon. Okey, ini adalah salah satu contoh fungsi sistem endokrin. Okey, apabila ternampak seekor ular, kita akan mula bertindak. Kenapa kita bertindak? Kerana kita punya kelenjar adrenal dia, kita bertindak balas. Okey, kat sini kita tengok kelenjar endokrin akan merembeskan hormon, iaitu hormon adrenal yang menyebabkan peningkatan degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukos darah dan juga kadar metabolisme. Jadi apabila semua senarai peningkatan ni mula meningkat, dia akan menghasilkan kesan dia. Okey, jantung akan mengepam dengan lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke atas otot. Jadi, otot akan mendapat lebih banyak tenaga. Apabila otot mendapat lebih banyak tenaga, lebih banyaklah glikogen disimpan dan ditukarkan kepada glukosa. Dan di glukosa tu pula akan menjadi tenaga untuk kita cabut lari dan lari dengan laju untuk selamatkan diri. Okey, so kita tengok apa itu sistem endokrin dan fungsinya. Okey, fungsi endokrin adalah untuk penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Okey, yang ini dia menggunakan hormon. Hormon pula ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okey, jadi kelenjar endokrin ni pula dia mempunyai kelenjar tanpa duktus. Maksudnya tanpa salur pun. Okey, dan dirembeskan ke dalam sistem peredaran darah ke seluruh badan. Jadi apabila kelenjar endokrin ni merembeskan hormon, dia akan diserap masuk ke dalam sarur darah dan akan dibawa oleh darah ke seluruh badan ke kawasan sasaran. Jadi sejenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Contohnya organ pembiakan. Okey, bila hormon pembiakan dirembeskan, okey, organ-organ yang melibatkan organ pembiakan akan terlibat. Kalau bagi perempuan, organ pembiakan dia ada di uterus, ada di ovari dan beberapa tempat yang lain. Okey, so sekarang kita tengok. Ini adalah contohlah DNA ataupun hormon. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini ni yang ada warna purple dengan warna hijau itu adalah hormon yang diserap masuk ke dalam salur darah. Okey, ini adalah hormon. Okey, kita tengok apa itu kelenjar endokrin. Okey, ini adalah rumusan dia. Kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus. Maksudnya dia tak ada salur. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Okey, kelenjar endokrin pula dia akan merembeskan hormon. Apa fungsi hormon? Okey, apa dia ciri-ciri hormon? Yang pertama, kesan adalah lama. Hormon ini bila dirembeskan, dia punya kesan akan mengambil jangka masa yang panjang. Contohnya hormon pembiakan. Bila perempuan, hormon pembiakan dia dirembeskan, selamanya lah dia perempuan. Okey, contoh yang seterusnya, sejenis protein. Hormon ni adalah sejenis protein. Seterusnya, gerak balas adalah perlahan. Hormon mempunyai gerak balas perlahan. Maksudnya kat sini, kalau kamu mempunyai hormon perempuan,
Okey, daripada kecil sehingga besar dirembeskan hormon pembiakan tu, dia mengambil masa yang lebih lama. Jadi bila perempuan tu dah cukup besar dah akhir balik, barulah sifat dia akan cukup. Maksudnya gerak balas dia adalah perlahan. Okey, dan juga seterusnya. Okey, hormon merangsang fungsi tisu ataupun organ yang khusus. Maksudnya hormon ni hanya akan merangsang tisu dan organ yang dikehendakinya, yang memerlukan jenis-jenis hormon tertentu. Seterusnya, hormon dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, dia dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, tapi kesan dia adalah lama. Seterusnya, hormon dibawa oleh peredaran darah ke organ sasaran. Okey, mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas dengan hormon yang tertentu. Maksudnya, kalau hormon tu adalah hormon pembiakan, organ yang akan menerimanya hanyalah organ pembiakan sahaja. So, kat sini kamu boleh tengok macam mana hormon mengalir ataupun diserap masuk ke salur darah. Sebab apa dia diserap ke dalam salur darah? Sebab dia tidak mempunyai duktus. Jadi dia memerlukan darah untuk mengangkutnya ke organ yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok